Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang masih lagi beri peluang kepada kita, sama-sama kita boleh duduk di dalam sebuah majlis menututi ilmu pengetahuan yang sakut paut dengan isi kandungan agama, supaya kita itu boleh beragama di atas alasan dan di atas ilmu pengetahuan, dan nak jauhkan kita daripada kita amal dengan satu perkara sedangkan kita tak tahu perkara tersebut. Maka itu adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat sementara kita pakai umur di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi senantiasa lagilah kita duk nak bercakap tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia itu gunanya bulan Ramadan umpama mana macam mana. Dan jadi perkara yang kita kena ambil tahu dan ambilnya kepentingan, iaitu kita nak kenalnya Nabi. Maka Nabi SAW itu telahnya wafat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita kena mari tengok isi kandungnya, iaitu hadis-hadis Nabi SAW tentang ilmu yang Nabi kita tinggal kepada ini ummah. Maka apabila Nabi ni orang mulia, orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala meredai terhadap dia, pastilah ada beberapa orang daripada kaum manusia ni nak mendekati Nabi SAW. Itu adalah kebiasaan bagi sifat manusia yang suka mendekati dengan benda yang lebih. Akan tetapi dia tu, manusia kita ni, ia tak terlari daripada dia tu boleh bercakap dan dia itu boleh berkecek. Maka apabila dia bercakap, dia berkecek,
bagaimanakah supaya nak uwi orang tu boleh pegang dengan apa yang dia kecek, apa yang dia bercakap? Pasti dia kena menisbahkan perkataan dia dan diri dia, pendirian dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiap-tiap orang yang nisbahkan perkataan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap zaman, setiap masa, setiap tempat, setiap generasi dan sebagainya, pastilah dia itu kena menghalusi di dalam masalah nak nisbahkan perkataan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah ni adalah orang mulia, orang yang Allah Subhanahu wa taala redha, sebagaimana kita dengar sebentar tadilah. Maka apabila kita ni sebagai orang yang jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak boleh sama sekali kita nak buat mudah-mudah tentang kita nak sandarkan perkataan mana-mana pun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situlah timbulnya satu ilmu pengetahuan di dalam agama kita, sebagaimana yang ditelah jelaskan oleh warasatul anbiya, kata ada ilmu yang nak tapihnya, yang nak periksa, yang mari nak suluh tiap-tiap perkataan yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap perkara. Sama ada perkataan Rasul, sama ada perbuatan Rasul, sama ada akui Rasul. Nah, sama ada gapo lagi sakut paut dengan Nabi ni, sakut paut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya ilmu cara nak periksa, adanya ilmu pengetahuan cara kita nak cek dan nak kupaskan kata itu tu adalah sabdaan Nabi ke bukan, perbuatan Nabi ke bukan, akuan Nabi ke bukan. Kenapa boleh adanya itu ilmu dalam agama kita? Kerana pahal daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas daripada baginda. Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa dia dusta di atas aku, ataupun bagi aku, ataupun daripada aku, semua tu masuk belaka. Sebab Nabi sebut alayya, mari dengar orang panggil kata tekanan bebanan, mari isti'la. Makna kata kalau lah hak teruk ni masuk, hak bawah tu pun masuk jugalah. Hak lapis tinggi tu pun masuk, hak bawah-bawah tu tak kena kecek lah. Nampak tu tak? Nabi kata alayya. Setengah-setengah dogi pahal kata alayya di situ, tak leh. Kalau man kadzaba alayya, tak leh. Kalau kata man kadzaba ilayya, boleh. Tak, bukan. Bukan maksud lagu tu. Itu panggil kata pahal tak kena daripada maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata siapa dia dusta di atas aku, siapa dia dusta di atas aku. Nampak tu tak? Ataupun siapa dia dok royak perkara-perkara yang bukan-bukan daripada urusan aku. Jadi lagu mana? Falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka orang tu sedialah tempat dia di dalam api yang bernyala-nyala di hari akhirat nanti. Maka pahalnya ulama yang warak-warak dalam agama kita ni yang kenanya Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Tuhan, dia mengadakan ilmu pengetahuan yang pahal daripada Allah Ta'ala dan Rasul untuk nak periksanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa datangkan oleh orang-orang semenjak daripada dulu hingga ke sekarang. Ni nak ayat kata agama kita ni adalah agama boleh kita nak periksa, agama boleh kita nak buat kajian, agama boleh kita nak bicara di dalam urusan agama. Tak ada gapo, tak ada jadi salah, tidak jadi kemudaratan apa-apa, tu bukan. Maka di dalam bulan Ramadan ini adalah beberapa hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia itu bukannya daripada perkataan, sabdaan, perbuatan Nabi dengan cara jelasnya. Nisbah saja.
Nampak tu tak? Nisbah saja apabila diperiksa oleh para ulama didapati kata itu adalah bukan daripada sabdaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila bukan tu pastilah wajib di atas orang yang ada ilmu kena menerangkan, kena menjelaskan, kena berikan alasan kepada umat-umat Islam supaya gapo? Supaya nakwi manusia itu boleh jaga-jaga daripada perkara-perkara tersebut. Nah, apabila kita tak jaga, jadi tak selamatlah kita. Kita dengar dah kemarin itu, iaitu satu hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak sabit. Nah, dia kata lau ya'lamul ibadu ma fi ramadhana latamannat ummati ayyakuna ramadhanu sanatan kullaha innal jannata tuzayyanu li ramadhana min ra'sil hauli ilal hauli. Kalau mengetahui, kalau tahu hamba-hamba apa yang ada di dalam bulan Ramadan, nescaya hamba tadi itu tamannat oleh umat aku ni bahawa adalah Ramadan itu ialah setahun dengan cara seluruhnya. Seolah kata nak jadi setahun tu bulan Ramadan belaka. Awak apa? Sesungguhnya syurga itu dihiaskan bagi bulan Ramadan daripada setahun ke setahun. Ini apa yang hadis yang rengka, hadis maudhu', hadis yang tak benar, hadis pelesu, yang tak betul dengan apa yang kata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Imam Ibnu Jauzi dan imam-imam yang lain tegaskan di sini. Insya-Allah hadis yang kedua ni iaitu hadis yang juga tak ada jadi sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabit ni mana kata cerak, kata Nabi kecek lagu tu. Kita ni nak turun hukum satu perkara ni pasti kita kena cerak dulu. Mana kata kita kalau malah masalah kita jadi imam dalam masjid, kita kata apabila masalah tu mari kepada kita, kemudian nakwi kita itu memutuskan masalah itu, pastilah imam tu sendiri kena nyata dulu kata keadaan huraya jalan ni mari umpama mana. Kalau tidak nyata, kalau tidak jelas, kita nak memutuskan hukum tak boleh. Juga masalah hadis Nabi SAW. Hadis Nabi ni ramai di kalangan ulama-ulama yang duk main menyata. Tetapi ulama tu ya tak banyak lebih daripada orang awam. Orang awam ni tiap zaman, setiap masa ya banyak semua. Bahawa orang awam ni tak ada mazhab. Mazhab dia tok guru. Tok guru hadap kanan, tok guru hadap kiri. Orang bermazhab ni tok guru ya. Nampak tu tak? Tu dah. Sebab tu kita kena buat jadi ada tapis cara memikir ilmu pengetahuan, dalam arti kata kita nak terimanya ilmu daripada siapa-siapa pun. Kalau tidak, nescaya kita ni jadi orang royak lagu mana pun percayalah. Sebab apa? Sebab kita sikah kepada diri seorang. Kita tak ada duk tengok isi kanun ni. Ini makna kata tepat yang ulama Islam kita duk bimbang. Kita tengok nampak tuai tu sehat tapi dalam tu rusak. Jelah. Takut lagu ni. Takut lagu ni. Kita nampak percaya kepada orang. Percaya kepada orang tertentu, apabila percaya pada orang tertentu, jadi membawa pada apa yang dia royak daripada diri dia, kita percaya belaka. Ini masalah. Nampak tu tak? Ini masalah orang panggil. Hak tak jasa jadi masalah, kita hormat kepada diri orang nak royak ilmu. Akan tetapi kita pakainya ilmu untuk nak terima ilmu. Ini payah. Pakai ilmu nak terima ilmu. Ini payah. Jarang orang nak ada ilmu untuk nak terima ilmu. Golek ke terima dengan penuh-penuh, bulat-bulat gitulah, sebab tidak ada ilmu nak terima ilmu. Ini
adalah kerugian bagi hidup kita. Kita umat Islam tak mau lagu ni. Naknya terima ilmu dengan ilmu. Bukan terima ilmu dengan kita pejam mata sahaja, bukan cara lagu tu. Baik. Jadi ada satu hadis yang nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis bunyi katakan, hadis ni tak sabitlah daripada baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kata, ya, hadis ni bunyi kata gini. Kita panggil hadis jugalah daripada bab mughalabah. Bab mughalabah makna lagu mana? Kecek belacar lidah gitu. Nampak tu tak? Tu. So umpama kita dok kecek dengar sama lah hadis Nabi. Hadis maudhu', hadis juga. Kita panggil hadis maudhu'. Sebenarnya bukan hadis lah maudhu', hadis pelesu, hadis gapo. Tapi kita pelacar lidah kecek dengan bibir mulut kita umpama tu. Nah, jadi dengar hadis ni katakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azimun. Hei manusia, ni dia baca, kita dengar setengah-setengah kita duk dengar. Ni penyakit bagi orang yang suka dengar, tapi tidak ada alat di telinga untuk nak tapihnya kata kita dengar ni benar ke tak benar. Yang pertama sekali, apabila kita ni dengar, suka dengar dah, ya ada satu lagi. Apa nama? Alat yang kita nak tapih benda yang kita dengar. Alat yang kita nak tapih benda kita dengar ni, kita kena ada ilmu pengetahuan. Sebab itulah ilmu fardu ain tu sangat penting. Dalam masalah kita nak tapih ilmu ni, kita nak mai pakai, nak beriman, nak buat amal ni, pasti kena ada ilmu pengetahuan yang kena molek dengan cara Islam. Bukannya kita percaya ikut dia, bukan lagu tu. Nampak tu tak? Hei manusia, sesungguhnya telah masuk di atas kamu, telah masuk akan kamu, ataupun telah mendatang, tu syahrun, satu bulan yang azim, satu bulan yang besar. Lepas tu ada gapo lagi lah bulan tu? Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Syahrun, bulan yang ada di dalamnya, iaitu di dalam bulan hafsah tadi itu, gapo? Satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan. Allah Ta'ala menjadikan puasa di siang hari sebagai fardu, dan Tuhan itu menjadikan diri waktu malam itu sunat. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, siapa dia mendekati di dalam itu bulan dengan sebahagian daripada kebaikan, iaitu berapa? Taqarraba fihi, dengan amalan sunat, kaman kana adda faridatan fima siwahu, adalah nascaya adalah seperti mereka yang menunaikan amalan fardu lain daripada ini bulan. Wa huwa syahru awwalihi rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar, iaitu wa huwa syahru awwalihi rahmatun wa wasatihi maghfiratun wa akhirihi itqum minan nar, iaitu bulan yang awal itu rahmat, dan tengah itu maghfirah, dan akhir itu merdeka daripada api neraka. Kita dengar hadis ni dengan cara sekaligus tu, dengan makna yang hamba telah terjemah tadi tu, makna yang molek tak? Makna yang molek. Dan makna dia ni mukhalafah tak dengan ajaran Islam? Tidak. Akan tetapi lafaz ni adakah keluar daripada lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabnya ulama, ia tak ada keluar daripada lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tepatnya. Maka kita nak sandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ni dengan bulat-bulat gitu tak harus dalam agama kita. Buat apa tak harusnya? Kerana nak jaga hadis tadi. Jaga hadis kata siapa dia dusta,
Kata Nabi kata sedangkan Nabi tak kata. Itu hak bosan. Terkadang kita kecek molek terhadap seorang, tapi kita pergi sandarkan kepada seorang yang lebih tadi, orang tu tak ada kecek lagu tu. Maka orang lain yang kedua ni mai royak kata aku dengar katamu tu royak gitu. Hai kata dak. Yang engkar dia tolak perkara yang molek tadi, seorang yang kedua tu sampaikan kepada dia. Dia kata dak, hamba tak ada kata lagu tu. Sedangkan hak dia kata hamba tak ada kata lagu tu molek, kata molek tak ada gapo. Akan tetapi gapo nama benda tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sebut. Itu masalah. Duk bimbangnya takut Nabi tu tak ada sebut. Ulama waknya kaedah mari, qawaid mari ni, dasar-dasar cara nak terimanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ya wak molek. Sebab itulah agama tu sampaikan kepada kita ni dengan cara bersih molek. Kalau tidak, serupa dengan agama lain-lain ya, kita agama Islam pun. Nampak tu tak? Baik. Maka hadis ni duk di mana? Duk di dalam satu kitab nama At-Targhib bagi Imam Al-Asfahani. Bagi Imam Al-Asfahani. Hadis panjang. Akan tetapi itu tu sebagai ringkasan khulasah. Nampak tu tak? Daripada jalan ni Ali anak Zaid ibni Jad'an, daripada Sa'id ibni Musayyab, daripada Salman. Maka di dalam sanad ni ada seorang rawi yang nama Ali anak Zaid. Katanya Ibnu Sa'd di dalam kitab Tabaqat Al-Kubra, Ibnu Sa'd ni salah seorang daripada ulama yang nak periksa ulama hak nak waris hadis kepada kita. Gitu lalu nak agama Islam ya. Orang waris hadis kepada ini ummah. Ada satu kumpulan ulama nanti cek orang waris. Ada. Gitu ya. Misal lagu mana nak makan dengan akal sikit, ustaz tak nampak mana ni gini. Kita jadi bomo, jadi doktor, kerja di hospital masa kita corona ni. Allahumma rfa'annal corona ya Allah. Apabila kita nak masuknya kerja di hospital, di jabatan, ada satu kumpulan yang nanti periksa bomo, periksa sekali lagi. Tengok di dahi ni panas ke sejuk, periksa pula sekali lagi. Bomo, doktor kena periksa lagi. Ya, nak masuk jabatan sini kena periksa pula. Gitu. Orang waris hadis, dia waris hadis kepada kita. Kepada ini ummah, maka ada ulama nanti periksa kata orang hak waris hadis ni sifat macam mana. Ni Islam berlapis orang panggil. Supaya nak tapihnya hadis Nabi tu nak disampaikan kepada kita jadi molek, jadi kena sungguh. Kita ni kalau nak misal orang-orang biasa, orang awam ni, bahasa dia lah. Nyo tu halal dah, buah kelapa tu halal dah bagi kita. Kita kukur dia apa tu perah pula sekali lagi. Perah sekali tak ada lagi, kena tapih pula. Tapih sate tadi tu hak lubang yang luas sikit. Nak buat turun dalam gula kita kena tapih hak kecil lagi. Berapa lapis nak boleh jadikan gula kita boleh buat buka puasa. Gitu dah. Nak boleh masuk ke dalam mulut kita ni, turun kepada maidah kita ni, kisaran kita ni, berapa tapih kena duk lapis. Hadis Nabi umpama tu. Kalau kita boleh faham situ, faham sini. Nak boleh faham molek nah. Baik. Lalu Ibnu Sa'd dia kata di kitab Tabaqat, dia kata fihi dha'f. Makna Ali anak Zaid ni orang yang lemah. Lemah ni macam mana? Kalau ngaji boleh makbul lah. Orang ngaji boleh makbul tak sama dengan ngaji boleh mumtaz. Tu. Orang ingat tak kuat tak sama dengan orang ingat tak kuat. Gitulah. Jadi tak samalah. Tu nak kita faham jadi molek. Sekadar tu kaya kata dak wala yuhtajju bihi, dan tidak boleh nak buat hujah dengan dia. Makna kata Ali bin Zaid ni hak waris hadis kita dengar tadi tu Ibnu Sa'd kata tak boleh kita nak buat hujah dengan dia. Tiba-tiba orang kata ada di sana ulama puji dia. Tengok pula. Nah,
Tengok ya puji tadi tu, puji balik mana? Puji balik kata ya semaya bel tak tinggal, puji kata ya puasa sunat semua, puji kata dia ni akhlak molek. Ha tu syukur masalah puji. Tapi masalah dia nak royak hadis tadi itu, ulama ada royak kata dia ni tak rak, dia tak boleh nak buat hujah dengan hadis yang wari. Ha tu bab lain. Dalam orang seorang ni boleh iktibar hak ni, boleh iktibar hak ni. Kita kata misal nak nampak dengan cara jelas-jelas kepada awamun nas, orang tu bakal molek. Mak ia apa berjuruh molek, tok guru lagi, tapi anak tak molek. Boleh jadi tak? Boleh. Ya tak pasti kata apabila pak tu molek, bakal tu molek, anak cucu pun nak jadi molek. Tak pasti. Walaupun ada, tapi tak pasti. Tak pasti faham lagu mana? Mana kata tak lazim jadi gitu. Sudah. Ini masalah kita nak terima hadis daripada seseorang yang royak hadis. Nampak tu tak? Tu dia. Sebab dalam masalah kita nak terima ilmu hadis ni jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil. Ni ulama tak siap dah. Makna kita kritik serta kita bawa alasan itu mendahului daripada kita kata royak kata dia ni adalah orang molek dalam masalah ilmu hadis. Yang nak terima dia duduk situ. Molek tu nah. Tu. Kemudian berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal, laisa bil qawi. Dia ni bukan orang gagah. Apabila Imam Ahmad kata laisa bil qawi ni, mana hadis dia ni tak ada siapa darajat kita boleh nak buat hujah. Tak boleh kita nak buat hujah. Baik. Kemudian Ibnu Ma'in pun kata ya dhaif. Ibnu Abi Khaythamah pun kata dhaif fi kulli syai. Dhaif belaka kalau hadis yang royak. Kemudian Ibnu Khuzaimah kata pula la ahtajju bihi li su'i hifzihi. Aku tahu hujah dengan dia. Kenapa? Kerana dia itu ingat tak gagah ataupun ingat yang tak boleh kita nak buat hujah. Tengok ulama yang royak mari kepada kita. Bukan duk kata sendiri, bukan. Imam Ibn Abi Hatim royak kata kalaulah hadis mari daripada jalan nening ni, panggil hadisun munkar. Hadis yang tak boleh kita nak buat hujah. Teruk. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian apabila kita tahu lagu tu, kita dengar dah perkataan Abdullah Ibn Mubarak, ia kata fi sahihil hadis syughalun an saqimihi. Makna hadis yang sahih, hadis yang sah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memadai daripada hadis yang tak sabit. Adakah hadis tak hak sabit, hak molek daripada ni? Ada. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Katakan walillahi utaqaun minan nar wa dzalika kulla lailatin. Iaitu bagi Allah Ta'ala tu tiap-tiap malam Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memerdekakan seorang itu daripada api neraka kalau dia minta doa daripada Tuhan. Kata Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa masyayikhina wa man haqqul alaina minan nar, insyaAllah selamat tiap-tiap malam. Tuhan memadai dah ni. Nampak tu tak? Memadai dah ni. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Nah, Imam Tirmizi dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, memadai, lebih baik daripada hadis yang kita dengar hak tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang memadai, tawari hak ni pun hadis sahih tu memadai dah. Katanya idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana suffirat asy-syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin kulla lailatin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Hajalah apabila awal-awal daripada malam bulan Ramadan, Tuhan ikatkan syaitan dan Tuhan bukanya pintu syurga, katuk pintu neraka, dan Tuhan suruh malaikat tu wawa faham dah? Mana kata dia itu seseru kepada manusia, kata hei orang buat baik marilah sungguh-sungguh, hei orang buat jahat berhenti. Pada dah daripada apa nama hadis yang kita dengar tadi. Maka kita dengar kata
siapa dia buat amal sunat dalam bulan puasa ni seumpama amal fardu. Ambil daripada hadis hak tak sabit tadi itulah. Lepas tu apabila kita pergi pegang lagu tu tepat hak kita nak pegang. Pegang buat apa? Kerana kita nak buat amal. Apabila kita tak pegang, kita tak buat. Apabila jadi gitu, lagu mana jadi? Iaitu perkara ni perkara yang tak sesuai nak sandarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana orang ambil hadis Nabi itu tak cukup syarat dia itu gapo nama nak ayat hadis Nabi alaihi wasallam. Pas cukup syarat ni penting ke tak? Hari ni sudah kita nak akikah anak kita masalan. Kalau kita ambil kambing-kambing yang pesan kata tak cukup syarat, tak cukup umur, tak cukup gapo, soal kata kita buat tu sempurna ke tak? Sehingga situ sudah. Dia kata kambing kan jadi kambing kan sudah boleh makan sesuatu. Ada ya syarat dalam akikah tu ya ada nak pilih kambing macam mana. Juga masalah kita nak gerbeh. Ya ada syarat dia nak pilih lembu ni macam mana, unta macam mana, kibah macam mana, kambing macam mana. Ada syarat dia. Kalau tak berjalan mengikuti syarat dia, tak dipanggilkan gerbeh. Juga nak terima hadis ya ada syarat dia. Bukan makna kata ikut hadis ke hadis. Ulama waridah. Ulama lah ada ayat kata ulama ni dia tak erak, ulama ni ya gini, ulama ni ya gini. Tu cara dia. Kita jadi seolah kata nak tinggal hadis yang sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari nak pakai hadis-hadis yang ada muskilah, ada tak sabit dalam agama kita. Ini adalah masalah. Nampak tu tak? Ini adalah masalah. Ni orang ngaji yang pergi kuning. Dia pilih hak molek, dia tinggal hak tak molek. Gitulah. Tu dia. Baik. Itu satu hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ini masalah. Satu lagi hak kita dah dengar semua lah. Nah. Kata ana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Dengar sama. Puasa oleh muhai umat aku, nascaya sihatlah kamu. Yalah. Puasalah olehmu, nascaya sihatlah kamu. Hadis ni dah dengar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni. Maka hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan dia oleh Ibnu Adi dalam kitab Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Daripada jalan ni Nahsalin Ibni Sa'id Nahshal tu dengan shin dah. Nahshal Ibni Sa'id daripada Dhahhak daripada Ibni Abbas. Ni hadis yang kita dengar tadi, sumu tasihhu tu, dengar tu. Daripada jalan ni siapa? Nahshal Ibni Sa'id daripada Dhahhak daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Jalan ni itulah. Tu. Maka kita kata apa nama? Kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu belum pada nak kata, tengok dulu kata ulama tu yang kata macam mana. Lepas tu kamar dia orang kata, ya ada dah dalam kitab. Ada dah dalam kitab ni pasti ke kata dia itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Pak ulama nak wari apa dalam kitab? Wari untuk nak ayat kata tak sabit. Misal lagu mana? Dalam guni berah kita. Didapati ada batu dalam tu. Adanya pasir, adanya tanah dalam tu. Kita nak hukum kata, ya berah juga sebab dia duduk lagu ni berah. Boleh kita katalah tu. Kalau kita kata lagu tu gak, tak berakal kita. Benar duduk dalam guni berah. Kita tak beli apa ni? Beli berah. Sebab tu tulis cerak-cerak guni berah. Berah di dalam tu. Kalau bahasa saya panggil kausan duduk dalam tu. Tapi sah ke tak ada dalam tu pasir, batu, tanah, besi, kagapa-gapa ketinggalan ada dalam tu sah tak? Sah. Apabila ada benda tu dalam guni berah tadi tu, kita nak kata, ya berah dah. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam guni berah. Kalau kecek lagu ni tak berakal. Supaya sini duduk dalam kitab dah. Bukan hadis lagu mana lagi. Ya tak pasti ya. Sebab ulama yang tulis kitab tu yang nak kita tahu kata ning jela ke bukan, jela ke bukan. Kalau gitu agama ni jadi mudah sebagaimana kita kira sungguh gak ulama tak mengaji 45 16 tahun 20 tahun lah.
Ulama mengaji ni 45 16 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun untuk nak memecahkan masalah, nak jilah, nak cerak, nak nyata. Tu cara dia. Nampak dah tu? Tu. Cuma masa tu kena wideh sama dengan ilmu lah. Ada bahasanya masa lama tapi ilmu tu kurang, hak ni tak jadi. Sebab apa? Sebab kita ngaji tadi tu tak betul cara. Kita pakai rai banyak, tetapi kerja kita tu sikit. Tak jadi lagu tu. Hak naknya pakai rai banyak tapi kerja tu boleh pergi banyak. Sebab apa? Sebab dia pergi dengan cara. Hak tu hak duk naknya. Kalau tidak, tak. Tu kalau tidak, tak. Tu cara dia nah. Baik. Maka hadis ni hak kita dengar sumu tasihhu tu ulama rakyat dah kata daripada jalan ni Nahsyal dari anak Sa'id, daripada Dhahhak, daripada Abdullah bin Abbas. Maka Nahsyal ni hukum dia ulama ni mari duk periksa dia ni dia siapa? Setara mana dia kita nak boleh terima hadis daripada dia? Dia mau kata kena periksa lagi orang ngapa Quran dah. Ya. Orang ngapa Quran dah nak periksa lagi, nak mari jadi tok imam di masjid kita, nak pergi jawab tok imam. Ahli majlis tu kena periksa lagi. Nak tengok kata sungguh kedak kata ya tu hafal Quran, betul molek kedak dengan syarat, dengan rukun, dengan cara baca dengan apa, kena periksa pula. Bahkan orang tak ngapal langsung, tak masuk dalam milih di mula dah. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian kita nak faham di sini kata benda hak kita dok royak ni jangan kita silap faham. Kata semua hak dok royak ni mari daripada alim ulama belaka. Hak kita tak boleh nak terimanya iaitu kita katuk otak kita apabila orang lain daripada kumpulan kita royak kita tak pakai. Hak tu mana tak pakai ulama. Nampak tu tak? Ni dok royak kata orang tak pakai ulama. Sedangkan orang dok waktu baik ni Imam Ahmad lah, pia lagi Ibnu Sa'd lah, kamari Ibnu Khuzaimah lah, Ibnu Abi Khaithamah lah, Ibnu Ma'in. Adakah mereka ini bukan ulama? Orang tak kenal ulama dok royak kata mereka ini bukan ulama. Tu nak kita faham. Ni terkadang kita dah bubuh dalam otak kita kata kalau bukan kumpulan kita ngajar, bukan tok guru kita ngajar, demo tu tak pakai ulama. La ilaha illallah. Gana kita duk sepikkan benda hak luahnya. Ilmu kita ni banyak lagi hak kita tak tahu. Banyak lagi hak kita kena cari. Jangan kita duk berasa kata kita sore ya pandai dah reti. Bukan lagu tu. Nak faham molek cara-cara tu. Nampak tu tak? Cara otak kita ni cuba mikir molek. Kalau lah bukan tok guru kita royak, bukan ilmu. Ada di mana ajar lagu tu? Takut temu kepada penyakit Yahudi tu tak mari daripada jalan ni Ishak, bukan Nabi, bukan Rasul. Walaupun mari daripada jalan ni Nabi Ismail. Hak tu hak takut. Hak tu hak bimbang. Kenapa tu tak? Ada royak ni bukan ulama kan mana? Ulama. Pada royak tak petua sendirilah tak pakai ulama. Ada royak ni pia ada royak. Ibnu Adi ni bukan ulama. Mari kita tengok. Tengok lagi. Nah, Syalin ni ulama hukum dia kata matruk. Ulama hukum kata mana? Matruk. Apa matruk? Yakni kana yakdzib. Dia ni adalah dusta. Pernah dusta di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang dusta di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendapat yang gagah sebagaimana Imam Sayuti sebut di dalam kitab Tadribur Rawi, tak diterimakan hadis dia lepas pada tu dak. Tu dia. Kenapa? Kerana ta'zim, nak besar, nak mulia akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu cara dia. Tu. Kemudian Dhahhak ini ulama kata dia tak dengar daripada Abdullah bin Abbas. Dhahhak tu dia tak dengar daripada Abdullah bin Abbas. Kemudian riwayat pula kata hadis ni meriwayat akan dia oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Awsat. Kitab Mu'jam Al-Awsat. Dan Abu Nuaim di dalam kitab Tibbun Nabawi, dan di dalam takhrij kitab Ihya Ulumuddin, dan ada juga dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin bagi Syekh Az-Zabidi daripada jalannya Muhammad ibni Sulaiman ibni Abi Dawud daripada Zuhair anak Muhammad daripada Suhail ibni Abi Saleh daripada Abi Hurairah radhiyallahu an.
Maka ulama kata sanad ni sanad ada dalam At-Tabarani ni apa panggil sanad yang dhaif, tak gagah. Awak apa? Kerana katanya Abu Bakar Al-Athram, Abu Bakar Al-Athram ni salah seorang daripada tokoh ulama yang nak periksa hadis Nabi, yang anak murid Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ulama tak ni? Ulama. Siapa nak riwayat Al-Athram ni bukan ulama, sebab saya tak biasa dengar. Anta tak biasa dengar sebab anta bukan ahli ilmu. Jangan duk napi orang lain kata orang lain tu pernah mengaji, pernah dengar. Tak. Kita tak pernah dengar, kita kata bukan ilmu. Kita siapa? Kita tu cry. Siapa kita? Nak boleh tak kata ni bukan ulama, ni ulama. Man ant? Siapa kita? Situ tempat yang kita kena ambil pehel katik. Jadi orang taning kita ni, dia tak sen nak amal jadi molek ni sebab kezakan dia cidik. Tapi dok katuk cara mikir, dok jadi tak gerak. Sebab apa? Sebab tu. Sebab dok pahal kata apabila kita tak ngajar, orang lain ngajar, orang lain tak ada ilmu sebab kita. Orang lain tak tahu hak kita apa nama, tak tahu lebih pada kita, tak tahu. Tak boleh buat gitu. Nampak tu tak? Tak boleh buat gitulah, tak pahal lagu tu. Baik. Ia kata, aku dengar Imam Ahmad dan aku sebut bagi Imam Ahmad ni riwayat orang Syam daripada Zuhair anak Muhammad. Lalu Imam Ahmad kata mereka ini ni meriwayatkan hadis yang mungkar. Hadis mana? Hadis mungkar. Imam Ahmad riwayat kata mereka ini riwayat hadis mungkar. Apabila Imam Ahmad hukum kata hadis ni hadis mungkar, pak kita gelik belakang ni nak kacau lah mana. Imam Ahmad ni kalulah dia ingat ni hadis ni juta-juta lah kita kata. Pak kita awak tak saya pakai dia, Allah. Hingga Imam Syafi'i pun aku ilmu Imam Ahmad. Cuma kita tak boleh nak pakai. Sebab apa? Sebab tok guru kita tak royak. Ni masalah. Demo tu mengajar. Bukan tok guru kita tak boleh terima. Ya Allah. Adakah sifat orang Islam umpama ni? Ni bukan sifat orang Islam, sifat orang Yahud. Orang Yahudi tak seterima Nabi Muhammad kih apa? Kih kata Muhammad ni bukan jalan ni Ishaq, jalan ni Ismail. Tu ya. Tak ada puas ni, hak lain tak ada. Nampak? Berdeki. Tuhan buka rahmat, buka nikmat di atas tangan orang lain. Kita tak boleh terima. Oh, zalim ke diri lagu ni. Nah, zalim kepada diri. Sehabis-habis zalim. Tak boleh buat lagu tu lah. Kita cuba insaf. Tak molek cara mikir kita. Orang lain pun mengaji. Orang lain pun berilmu. Orang lain pun boleh pergi tempat hak kita pergi. Support ya. Nampak tu tak? Tu. Maka katanya Imam Ibn Abi Hatim, Abu Hatim kata, ulama ni mazhab Syafi'i lagi. Di dalam hafal fi hifzihi su'. Hafalan dia tu tak rak. Hafalan dia ni tak diiktibar oleh ulama hadis. Sebab apa kita kena dengar ulama hadis? Sebab kita nak terima hadis. Kita nak terima hadis, kita tanya sia doktor bomo yang ada di hospital, boleh lagu tu? Tak boleh. Kena tanya ahli dia lah. Nak makan ni apa nama rendang pisang lagi cari di kedai mah. Mana boleh dah tu. Tak kena. Yang nak tanya ahli dia di pasar dia, di kedai dia, tu cara. Dan Imam Al-Bajali Al-Ajli dia kata, ini hadis ni yang meriwayat akan dia oleh ahli Syam daripadanya perkara yang aku itu tak terima. Sebagaimana kata dalam kitab Tahzibil Kamal bagi Imam Al-Mizzi. Al-Mizzi ni bukan biasa lah, ulama hadis. Nah, ulama yang nak rayakkan hadis Nabi SAW kepada kita. Kita tak boleh buat pandai daripada ulama ni. Nak terima hadis ni kita tak boleh buat pandai daripada ulama-ulama kita dengar saat ni. Gapo? Sebab ulama ni ya habis umur dia dalam masalah nak cek hadis Nabi. Mula sekali, hei umat Islam, hei umat taning, cara kita nak terima hadis pasti kena ambil pada ulama hadis. Baru kita wing pada ulama fiqh istinbatkan hukum tu baik pada dalil tu. Ni kita wari mas tokoh. Belum daripada dia itu kita pau jadi tali tangan ke tali tekak ke subai ke berapa ke kita boleh pakai tokoh gini. Ada ke buatlah tu? Tak ada. Tetapi hadis belum nak pergi pada ahli penama ahli fiqh ni pasti lepas daripada ahli hadis dulu. Sebab itulah ia tak sama di antara muhaddisin fuqaha dengan fuqaha muhaddisin.
Nampak tu tak? Ahli hadis serta ahli fiqh. Ya tak sama ahli fiqh kamar dia hadis ya kurang, tak sama. Oh, ada lagi lagu tu. Ada. Kalau orang ngaji buka kitab ulama, sebagaimana jadi diajarkan oleh para-para ulama dunia, ya tahu. Orang panggil ilmu gapo? Orang awal. Ilmu manahiju at-takhrij. Manahiju al-mufassirin. Jalan-jalan kita nak ngaji masalah tafsir, jalan-jalan kita nak mengeluarkan hadis daripada ibu kita hadis tadi, waktu turun kepada umat masyarakat. Kena lepas ulama. Nampak tu tak? Ni dok faham kata, ngajar pesening tak pakai ulama. Pas ada royak tadi tu siapa? Bukan ulama ke? Kalau kita tak puas hati, kita bahas apa jumpa ulama ni juga. Cuma kita bahas rasa puas hati sikit. Kalau kita masalah berdeki. Bukan masalah tak boleh nak terima sangat, masalah berdeki. Tuhan royak dalam Quran. Maksud sini nak ayat atau Quran kita tak pada mana. Tuhan kata wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kita deki kelebihan Tuhan lebih di atas seorang tu, di atas seorang ni. Jangan. Kita walaupun deki putus kat perut pun tak boleh nikmat tu. Tu sifat orang kita kena duduk situ. Jangan makna kata, demo ni duk royak, kita tak pernah dengar. Kita siapa nak boleh dengar belaka? Ilmu kalau lah luah, kalau lah spek sungguh, tak kena ngaji luar negara. Ngaji sini padai. Nampak tak tu? Ni nak uwi kita orang ngaji luar negara, ikut turut orang tak ada ngaji luar negara. Kok mana? Kita kaca tinggal rumah tangga, tinggalnya orang tua, tinggal kawan gu, tinggal segala-gala untuk menuntut ilmu berpuluh-puluh tahun di luar negara. Tiba-tiba nak kita ikut orang hak tak luar negara pun tak pernah jijak, tak pernah duduk. Bagaimana masalah ilmu? Ilmu lah yang terluah tu. Kalau madaib, ada pak kita sudah. Ngaji dengan ayah kita, habis. Sudah. Tak bukan lagu tu. Nampak tak? Ni kena kita faham molek. Terkadang kita tak faham sini ni jadi masalah ni. Jadi masalah kita dengan masyarakat, dengan tu dengan ni. Lepas tu timbul sifat berdeki mari dalam dada. Orang deki ni. Kalau kita ngaji tasawuf, kalau tak ada sifat deki tasawuf ngaji. Ya kita tak. Asal ngaji. Ngaji buat apa? Sebab kita tak boleh nak buat amal kalau dengan ilmu kita ngaji. Bahkan makan diri kita pula. Ni dia. Ai tak boleh terima demo tu mengajar. Apa yang mengajar tak kena kan? Ayah bukan orang kita. Ya Allah. Kalau ayat kena setara mana pun kita tak boleh terima dia. Apa? Ya bukan orang kita. Orang kita ni makna kan? Orang kita ni makna kan? Orang kampung kita, orang bakar kita, orang adik-beradik kita, orang taliye kita. Gitu ke Islam nak? Gitu ke Islam nak? Kalau lah hak ning Islam nak, Nabi SAW tak marah pada Ansar dan Muhajirin. Muhajirin panggil ya ahlal muhajirin. Hak ni kata ya ahlal ansar. Panggil kaum masing-masing. Nabi tubik mari muka merah nyala. Mung nak dak kaum ansar, kaum muhajirin. Mung ni nak kepada amal jahiliyah sedangkan aku dah hidup lagi. Ya Allah, tengok Nabi marah. Tak leh lagu tu. Hak ansar, hak Islam, hak muhajirin, hak Islam, hak Kufah, hak Islam. Hak Basrah, hak Islam. Ni dah berubah kau orang. Gitu lagi ning lagi tu lagi ning dak bubuh. Lepas tu pakat percaya orang kita. Sedangkan orang ada bubuh api kepada masyarakat tu, kita pun tak kenal tadi dia tu siapa. Patah ke hak ning ke kata malla syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu. Hak ning ke bukan? Siapa dia tidak tahu kata tuai tu pia waktu berilmu pada kita, maka syaitan lah tok guru dia. Tak molek hak ni. Apa kena kita terima belaka. Boleh terima. Berdeki kat orang. Ya tak jadilah ni. Berdeki kat orang ni ingat nah Tuhan tak uwi kita. Sepengah gitulah. Lepas tu orang kena deki ingat. Orang kena deki ni buatlah molek setara mana orang deki tak aku kita. Kalau lah fardu muhal, fardu kata, tak ada nak kecek fardu kata, tak ada nak jadi fardu kata. Kalau kita jadi beri sekali pun, ya tak terima kita. Sebab tu tak usah sakit hati gapo. Nampak tu tak? Tak usah sakit hati, tak usah duk jadi rindu, tak usah duk jadi serabut, tak usah tu, tak usah ni. Imdi. Gi ke depan sebagaimana Tuhan suruh. Sudah. Tu cara dia dalam agama kita suruh. Ni kita buat serabut, ya Allah serabut demon ni deki kok kita buat pola, kita buat molek dah. Nabi Muhammad ni buat nyakiti siapa? Tak ada nyakiti siapa. Kenapa? Walid ibnul Mughirah tak boleh terima dakwah Nabi.
Abu Jahal, Abu Lahab tak boleh nak terima dakwah Nabi kerana dia deki terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu lah. Kalimah berdeki ni dia banyak. Nampak tak? Kalimah berdeki ni dia banyak. Orang kita ni tak lepas daripada sifat berdeki. Lepas tu Tuhan dia tahu orang berdeki kat situ. Mati esok jadi baja tanah ya. Nah, mati kecil nama ni. Mati kecil dalam arti kata mati saghiran, mata saghiran, walaysa mata kabir. Mati biasa gitu. Orang tamada, orang biasa gitu. Tetapi hak dia kena berdeki kat orang ni mati azim, besar. Orang akan semaya di atas dia, akan berdoa kepada dia. Tu dia. Tu cara nak kita faham jadi molek dalam masalah. Nampak tu tak? Tu. Supaya umat kita ni boleh buka cara mikir. Buka ni duk dalam garis saya, bukan buka pahlik sana, bukan. Tengok ni. Ulama duk royak sore ke sore hamba duk baca dengar. Cuma tu baik pada puluh hamba tak boleh terima ada mau tu bukan orang kita. La ilaha illallah. Kalulah Islam nak lagu ni, Nabi tak kira dengan Bilal. Bilal bukan orang Quraisy. Tu dia. Tu nak ayat dalih besar sekali kata Islam kita bekelah tu. La fadla Arabi al-a'jami wala aswad al-abyad illa ish bittaqwa. Tak ada lebih kali. Orang Arab di atas orang bukan Arab, orang hitam di atas orang putih. Malaikat dengan at-taqwa. Supaya nampak tu tak? Ni makna kata bukan demo tu bakar ndak. Lebih mana? Orang beramal dengan ilmu hak ada. Sudah. Deki kat orang jangan ada. Kalau deki mu nak bakar Nabi setara mana pun jatuh bawah pas tanah. Tu dia. Yang terakhir daripada hadis yang kita dengar semua dah. Hadis yang terakhir ni iaitu satu lagi iaitu apa? Man aftara yawman min Ramadan min ghairi udhrin wala maradin lam yaqdihi saumud dahri wa insamahu. Sesiapa yang buka puasa satu hari di dalam bulan Ramadan dengan ketiadaan uzur dan tak ada sakit, tidaklah dia itu qada akan dia puasa setahun sekali pun dia puasa. Makna kan? Makna kata orang yang sekelain buka puasa dengan sebab tak adanya uzur daripada syarak, maka orang ni Tuhan tak terima puasa dia walaupun setahun. Nak ganti setahun tu pun tak boleh juga. Ni. Nampak tu tak? Kita dah dengar lah setengah-setengah daripada hadis-hadis yang kita dengar mari di telinga kita. Orang-orang duk baca, orang-orang duk seru, orang-orang duk rayak. Untuk nak menakuti. Okey, tak ada apa nak menakuti. Daripada babit tarhib, nak menggerungkan. Akan tetapi pasti kita kena ambil hadis yang bukan dhaif, hak sangat teh. Ada hak bukan dhaif bersangat teh. Kalau dhaif bersangat teh jangan. Yang pertama. Yang kedua, kalaulah hadis dhaif ni dalalah dia tunjuk ke dia tu menyalahi hadis yang sahih. Tak boleh. Hadis yang sahih kata boleh kita apa nama minta taubat sebab kata kita ni salah dah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Belawe hadis dhaif tadi tu dengan dalalah al-Quran, maka kita pakai Quran lah. Tu kalau dengan Quran dengan hadis sahih pun serupa, dengan hadis hasan pun serupa. Tu cara dia. Maka hadis ni disebut oleh Imam Ibn Khuzaimah, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai dalam Kubra, dalam apa yang kata Sunan Al-Kubra, dan Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra juga, dan Imam Ibnu Hajar sebut dalam kitab Taghliqut Ta'liq. Taghliqut Ta'liq dia sebut mari. Daripada jalan ni mana? Daripada jalan ni Abi apa nama ni? Mutawwas, daripada ayahnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Tu jalan ni hadis ni mari kepada ini ummah. Kita boleh dengar ni yang mari lalui jalan tu. Pesen mana? Kita nak pergi ni kita pergi klik kat mana? Ada jalan kita nak klik. Terkadang kita klik kat tu, terkadang kita klik kat ni. Itu panggil jalan. Hadis nak mari kita boleh dengar, yang kena ada sairingan. Kena ada sanak-sanak dia. Makna kata perawi hak royakkan hadis mari tu. Tiba-tiba mari timur tak ada perawi, mai kata hadis lalu. Tak boleh lagu tak lah. Itu bukan cara di dalam kita orang Islam kita nak terima hadis, bukan sama sekali. Itu bukan. Hemalek nah. Itu bukan tu. Maka ni mai nak dengar ulama katakan terhadap hadis ni.
Bukan dok kata sendiri sebagaimana orang-orang yang berdeki tu dok royak, bukan. Kita ni waktu baik ulama belakang ni, semua hak hamba mengajar ni ulama ni kata, ulama ni kata, ulama ni kata. Cuma kita tak boleh nak terima sebab kita berdeki hak tu lain. Nampak tu dah, hak tu bab lain. Orang berdeki kepada Nabi Muhammad, maka dia tak boleh nak terima ajaran Nabi Muhammad. Hak tu suku. Hak ni kita dah royak dengan ahli ilmu. Orang tak ada berdeki boleh terima. Walaupun orang mana-mana pun, mazhab gapo-gapo pun boleh terima. Sebab apa? Sebab hati yang tak ada berdeki, tak ada dendam, tak ada benci, tak ada tu, tak ada ni, dia boleh terima. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Berkatanya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Fathil Bari, syarah Sahih Bukhari. Ibn Hajar kata, dia kata, waqtalafa fihi ala Habib ibn Abi Thabit ikhtilafan kathira. Dan sesungguhnya, dan telah ikhtilaf, jadi perselisihan pada ini hadis ni. Ini hadis kita dah dengar ni, man aftara yauman min Ramadan min ghairi uzrin wala maradin lam yaqdihi shamud dahri wa insamahu tu. Tu. Di atas seorang ulama nama Habib ibn Abi Thabit. Ikhtilafan kathira, sebagai ikhtilaf yang banyak. Dia kata ni, Ibn Hajar Asqalani kata. Lalu dia kata fahasalat fihi thalathatu ilali. Maka hasil bagi ini hadis ni ada 3 sebab yang mencacatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 sebab yang mencacatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Ibn Hajar kata hadis ni ittirab. Mana kan hadis ittirab? Makna kata hadis yang dia orang-orang hadis tadi tu royak 2 kali, 3 kali berlawan sama sendiri. Tu mana hadis ittirab. Orang tula royak masalah tula tapi royak berlawan sama sendiri, panggil hadis ittirab. Yang kedua, Ibn Hajar kata ni wal jahlu bi hali Abi Mutawwas. Jahl mana kata kita tak boleh nak periksa. Kata Abi Mutawwas ni siapa dia? Qadar mana darajat dia? Royak hadis ni duk setara mana? Ya orang ni boleh nak terima hadis pada dia ke tak boleh? Nak periksa tak boleh. Apabila nak periksa tak boleh orang lain daripada sahabat, hadis tu kena tak dulu. Tu hak ulama duk royak. Ibn Hajar ni duk royak ni. Bukan orang tu, bukan orang ni. Kamar dia Ibn Hajar kata sebab kecacatan yang 3 tak boleh nak terima hadis ni. Dia kata wasyakku fi sama'i abihi min Abi Hurairah. Jadi syak para ulama kata ayah kepada Abi Mutawwas ni ia dengar daripada Abu Hurairah tu sungguh ke tak sungguh. Jadi syak, tak yakin. Apabila perkara tak yakin, kita nak pergi gantung boleh tak? Ulama tu tak boleh nak gantung masalah ilmu. Pas masalah kata kita nak misal dengan cara-cara mudah-mudah. Kita naik kayu tinggi tu, kita nak gantung di deher ni, kita pilih tak? Kita naik kayu tinggi, kita nak gantung, nak wik tubuh kita ni lekat molek supaya tak sampai jatuh pas bawah ni, nak gantung pada deher mana? Deher yang tak kuat, deher yang mampu, deher yang bahu, ke deher macam mana? Pasti kita kena gantung di deher yang gagah, yang hidup, yang kuat, yang tak patah. Barulah tubuh kita tak jatuh pas bawah. Ilmu agama, ilmu hadis ni sebab tu ulama yang nak gantung dia tengok sebab tempat nak gantung boleh ke tak. Tu tempat dia. Kita yang tak faham. Pandai-pandai duk royak atas hadis ni dah dalam kitab. Hei, ulama lah duk royak ni, bukan orang lain duk royak. La ilaha illallah. Wapanya jadi gitu. Nah, dan berkatanya Imam Ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, dia katakan tu, dia kata fa inni la a'rifu Ibn Mutawwas wala abahu. Aku ni tak kenal Ibn Mutawwas dan ayah dia, aku tak kenal. Tak kenal mana majhul. Majhul makna tak boleh kita nak periksa keadaan dia. Gini ya, kita nak misal mudah-mudah. Orang mai minta duit kita 100,000. Royak kata nak buat begitu dan begini dengan cara hak yang nak royak tu lah. Cuma kita nak uri 100,000 kita ni bukan duit mudah, sekarang duit payah. Kita nak cek tengok kata ya duk kapur mana, nak buat sungguh ke tak, tanah gapo ada ke tak. Kalau tak ada perkara kita yakin dah. Tak. Hak gitu dah. Ibnu Khuzaimah kata, aku tak kenal ayah diri apa aku tak kenal. Apa hadis? Hadis ni tak boleh nak kata sahih. Hadis ni kata hasan pun tak boleh. Nak kata dhaif, biasa pun tak boleh. Kata dhaif teruk, apa boleh kira. Ya dak situ. Tu cara ulama nak periksa. Tu dia nak kita faham. Baik. Kalau gitu
Hak kita dengar ni, pak hadis ni nah, banyak ke yang kita dengar di telinga-telinga kita mana? Pada masa mana? Pada masa kita duduk sekarang. Nah, pada masa kita duduk sekarang. Tu dia. Dia kata janganlah 40 tahun tapi jalan salah tidak boleh petua. Tak apalah, nanti kita jawab bab lain lah. Orang kita ni ya payah juga kata. Ya tak boleh nak buat beza di antara petua, tak boleh nak buat beza dalam masalah talabatul ilm. Nah, tak boleh nak buat beza di antara cara nak periksa hadis ni, ya payah juga. Nah, ya payah orang kita ni biasanya kata tak terbuka mata hati ni, ya susah. Nah, kita kecek biasanya kata nak kepada orang nak hak benar-benar. Kalau benar hak tak say benar-benar, ya payah. Nah, walaupun gitu walaupun gini pun ya kecek banyak. Panggil banyak cakap tapi tak ada mau kepada kebenaran. Saja ya. Saja, tapi nanti insya-Allah tepat yang lain kerana kita tengok pada masa tu tak sesuai, kita jawab kena lewat sangat dah dan orang pun pasal kata majhul sangat. Nah, kita nak gi wak kira wak gapo tu ya tak pasal. Nah, kita kena tengok pada orang-orang hak abqari yang bijak sanalah. Kita wak kira baik. Maka ini 4 hadis yang mudhaifkan akan dia oleh ulama, serta dia tiap-tiap kali kita dengar dalam bulan Ramadan hak ni. Nah, dengar dalam bulan Ramadan hak ni. Sama-sama pun dah dengar hak ni lah, hak ni gini-gini ni, maka kita kena jagalah diri kita. Sebab apa? Sebab ia kata tidaklah jadi tidak jadi sunyi bahawa setengah-setengah daripada hadis itu mengandungi makna hak molek. Nah, yang syarat kita aku akan tetapi itu tak memadai kita nak nisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafaz mata itu perkara yang tak sabit. Khususnya ini ummah ni, iaitu ummah ya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan umat Nabi ni dengan sanad, iaitu dengan apa? Dengan sanad, iaitu boleh kita periksa kata ningkat sungguh kedak daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita itu boleh beramal dengan ilmu pengetahuan yang benar daripada Allah Taala dan Rasul, mengikut para ulama Rabbani yang mensampaikan ilmu kepada kita. Itulah sedikit daripada pengingatan kita tentang hadis yang tak sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, di sini. Tu dia. Supaya nak kita faham kata ulama ni apabila kita tupai dia seni, tupai Imam Ahmad, tupai Ibnu Khuzaimah, tupainya Imam Ibnu Hajar Asqalani, gitu lagi ni tak ada gapo. Orang nak duk lepurung biar duk gilah, tak ada masalah nah. Itu apa yang kata la yughni anka syai'ah. Tak ada jadi faedah gapo bagi kita orang yang nak meletakkan diri dia duduk di dalam kegelapan dan kejahilan, maka lepas dia duduklah sebagaimana dia suka. Mudah-mudahan kita dihisapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam zumrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan tokoh-tokoh ulama yang kita ambil ilmu daripada baginda, ambil ilmu daripada mereka itu. Itulah dulu, insya-Allah lagi kita tengoklah kalau ada ketinggalan lagi bab-bab yang kita nak kecek di sini, nanti pada seharilah pula pada bab yang lain. Maka hadis ni kita berhenti sekadar inilah dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.